Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Gaddafi Musli. Bertemu kita dalam program Secawan Teh edisi Ramadan, di mana kita akan berbincang bersama dengan tetamu kita mengenai keindahan pada bulan Ramadan, keindahan ibadat puasa itu sendiri. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Fazrin Yahya, pensyarah daripada Kolej Islam Antarabangsa, dan kita mahu bertanya pada ustaz muda kita ni mengenai kedudukan ibadah puasa itu dalam ibadat Islam. Ustaz, boleh Ustaz silakan. Di sisi Islam, puasa merupakan syariat yang sangat besar makna, sangat agung, dan seperti mana umum mengetahui bahawa puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam. Okey. Seperti mana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu, berdirinya Islam ataupun dibangunkan Islam itu di atas 5 perkara. Antaranya disebut saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sejarah puasa ini bukanlah kali pertama puasa ini disyariatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat-umat sebelum itu berdasarkan ayat yang jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah disyariatkan kepada kamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah disyariatkan kepada umat sebelum kamu. Dalam hadis lain Rasulullah menyukai puasa Nabi Daud alaihissalam. Ini bermakna bahawa puasa telah berlangsung sebelum zaman Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam. Walau bagaimanapun, pensyariatan puasa wajib di bulan Ramadan hanya berlaku pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Apabila turunnya ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai ayat yang seterusnya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, sampai ayat jika nampak bulan maka berpuasa. Falyasum ini wajib berpuasa. Itu sedikit sebanyak tentang kedudukan puasa di sisi Islam. Ustaz bercerita mengenai mungkin penonton pun ternanti-nanti apakah sejarah puasa itu, mungkin Ustaz dah berikan sedikit tadi. Masih Ustaz, jadi sebagai bulan puasa satu bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, boleh Ustaz ceritakan kenapa bulan Ramadan itu begitu mulia di sisi Islam? Baik, secara ringkasnya, mulianya bulan Ramadan antaranya kerana di dalam bulan itulah diturunnya buku risalah Islam, yakni Al-Quran. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, diturunnya Al-Quran. Inna, dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang berkat, iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini makruflah, dikenali kan, semua tahu, masyarakat Islam di dunia tahu Lailatul Qadar ni bila, hanya di bulan Ramadan, tiada di bulan lain. So itu antara istimewanya bulan Ramadan. Dan apatah lagi selain daripada waktu turunnya Al-Quran, Ramadan jugalah diwajibkan berpuasa. Dan puasa di sisi Islam, seperti mana yang saya sentuh sebentar tadi, merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah memberi sendiri, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan beri pahala dan ganjaran kepada orang berpuasa berbanding dengan ibadat-ibadat lain. So jangan kacau, orang berpuasa ni eksklusif hak aku. Itu nilai tingginya Ramadan di sisi Islam. Jadi Ustaz, kalau pada bulan puasa ni, nasihat Ustaz untuk umat Islam bila bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk menikmati keindahan bulan Ramadan ni, apa nasihat Ustaz untuk umat Islam di seluruh negara? Okey. Puasa seperti mana ayat yang saya sebutkan sebentar tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa adalah madrasah untuk membangunkan takwa.
So setiap orang Muslim yang berpuasa, sedar atau tidak, sebenarnya mereka sedang develop takwa mereka. Sedar atau tidak, mereka yang sedar tinggilah level takwa dia. Yang tak sedar, mana level takwa dia rendah lah. Tapi secara fitrahnya memang antara hikmah puasa ialah untuk menyuburkan takwa. La'allakum tattaqun. Di akhir tu Allah sudahkan ayat supaya kamu bertakwa. Bagaimana puasa boleh jadi takwa? Kerana dengan berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, hawa nafsu, banyak jalan-jalan syaitan dapat ditutup dan disekat. Menjadikan orang yang berpuasa ini juga syukur kepada nikmat yang ada. Apabila nikmat ada, tiba-tiba tidak ada dalam beberapa jam, insan yang bertakwa dia akan sedar bahawa pentingnya nikmat, harganya nikmat itu bila dia tak ada. Itu antara hikmah berpuasa. So macam mana nak menjiwai puasa, kena jiwai bagaimana untuk menyerap takwa. Hanya dengan jalan itu kita dapat nilai puasa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, Ustaz. Ya, bukan sekadar. Jadi kalau apa contoh-contoh ibadat yang Ustaz boleh mungkin berikan nasihat ataupun contoh kepada umat Islam pada bulan Ramadan, paling sesuai apa ibadat yang boleh orang kata mendapatkan pahala yang maksimum untuk bulan puasa? Okey, yang pertama adalah puasa sendirilah. Okeylah. Itu wajib lah kan, ibadat yang wajib. Selain daripada berpuasa, sesuai dengan puasa itu ataupun Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka sebaik-baiknya lah kita mengambil peluang untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang saya ini mesej kepada orang awam yang berpuasa lah. Kita tak payah terlalu ambitious bila menjelang puasa. Maksudnya semua benda aku nak buat. Zikir itu aku nak baca, tak nak tinggal. Quran aku nak habis 4 kali khatam. Tak perlu. Tak perlu terlalu ambitious, bercita-cita terlalu tinggi. Cukuplah kita bersederhana, yang penting adalah istiqamah. Mungkin di luar Ramadan kita tidak konsisten dengan bacaan Al-Quran, tapi bila masuk Ramadan cuba konsisten. Mungkin 3 muka surat sehari sudah cukup. Bagi siapa yang ada kemampuan lebihkan. Sebab yang penting adalah istiqamah bacaan, dan yang lebih baik kita faham dan amal apa yang kita baca. Itu adalah sebaik-baik muamalah komunikasi kita dengan Al-Quran. Baca banyak 3 kali khatam dalam sebulan pun, tapi keluar Ramadan kita tinggalkan apa yang Quran larang, kita buat apa yang Quran larang, tinggal apa yang Quran suruh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Terima kasih Ustaz. Sedikit pesanan daripada Ustaz Ahmad Fazrin sempena kedatangan bulan puasa ini. Diharap apa yang dibicarakan seperti tadi mendapat diberikan iktibar kepada semua penonton-penonton Secawatih. Dan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.